Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti. Sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang bintang yang boleh dikatakan agak veteran tapi belum lagi berusia sangatlah. Seorang yang begitu popular terutamanya kepada kita yang mengikuti Gusti ketika zaman Attitude Era dahulu. Tidak lain dan tidak bukan seorang bintang yang menempa nama dalam pasukan beregu, kemudian menyinar sebagai seorang bintang Gusti solo. Siapakah individu yang hendak kita bedah pada minggu ini? Tidak lain dan tidak bukan iaitu Jeff Hardy. Jom ikut saya, kita membedah kisah Jeff Hardy. Jeff Hardy merupakan seorang bintang Gusti yang telah mencipta nama sejak daripada penghujung tahun 90-an sehinggalah kini. Even pada waktu ini beliau masih lagi aktif, di mana Jeff memulakan kerjayanya dan mula dikenali dalam pasukan The Hardy Boys bersama-sama dengan abangnya Matt Hardy. Tapi kebiasaan sebuah pasukan tag team itu mesti akan ada seorang yang menyinar dan seorang lagi yang sedikit kurang. Sampaikan ada satu perumpamaan dalam dunia Gusti ini adalah salah seorang itu akan menjadi Marty Jannetty of the team. Dalam pasukan The Rockers kan ada Shawn Michaels dan Marty Jannetty. Shawn Michaels menyinar, Marty Jannetty ni pula agak so-so gitu kan. Jadi Matt Hardy ni boleh dikatakan agak kurang sedikit dia punya keterampilannya berbanding Jeff Hardy. Jadi minggu ini kita nak fokus cerita kepada Jeff Hardy dulu. Mungkin ada rezeki kita akan cerita pula tentang Matt Hardy. Jeff Hardy ataupun nama penuhnya Jeffrey Nero Hardy lahir pada 31 Ogos tahun 1977 di Cameron, North Carolina dan merupakan anak kepada Gilbert dan Ruby Mo Hardy. Abangnya adalah Matt Hardy. Ketika Jeff berusia 9 tahun, ibunya telah meninggal dunia kerana mengidap kanser otak. Jadi semenjak kematian ibunya, maka Matt dan Jeff ini telah pun dijaga oleh bapanya lah. Jadi oleh kerana mereka ini anak yatim, jadi Jeff sejak dia kecil lagi bersama abangnya juga telah pun bekerja untuk sama-sama membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di kebun tembakau dan macam-macam lagi lah pekerjaan yang mereka lakukan walaupun mereka masih lagi kanak-kanak. Dan ketika berusia 12 tahun, Jeff mula menampakkan minatnya dalam bidang motocross. Dan ketika dalam Form 2, Form 3 gitu, beliau dah menyertai perlumbaan pertamanya. Di samping bermain motocross, beliau juga meminati baseball dan pernah cedera sekali ketika dalam perlumbaan motocross yang beliau sertai. Jeff telah masuk ke sebuah sekolah high school bernama Union Pines High School dan subjek kegemaran beliau ketika di bangku persekolahan adalah sejarah dan seni. Dan ketika di sekolah ini, beliau yang memang mempunyai bakat dalam sukan juga terlibat dalam beberapa sukan seperti football sebagai fullback dan juga linebacker. Dan di sekolah ini jugalah beliau terlibat dan menyertai sukan Gusti amatur. Jadi ketika di sekolah ini, mungkin sekolah dah menetapkan bahawa hanya satu sukan saja yang mereka boleh betul-betul fokus, dan akhirnya Jeff memilih professional wrestling berbanding sukan-sukan lain yang ditawarkan kepadanya pada waktu itu. Oleh kerana minat mereka di dalam sukan Gusti profesional ini, Jeff dan abangnya Matt telah menubuhkan promotion Gusti mereka sendiri di belakang rumah aja pun, iaitu Trampoline Wrestling Federation (TWF), di mana mereka ini memang meminati sukan Gusti, di mana Jeff sendiri menjadikan Sting sebagai salah satu idolanya, dan jadi mereka menggunakanlah trampolin itu sebagai medan untuk mereka melampiaskan rasa minat terhadap sukan Gusti itu. Ialah kan trampolin kan boleh lompat sana lompat sini, jadi itulah yang menyebabkan mereka berjaya menggilap bakat mereka dalam Gusti dengan boleh terbang sana terbang sini hasil latihan di atas lantai trampolin yang melantun-lantun itu. Tetapi oleh kerana popularnya Trampoline Wrestling Federation ini menyebabkan
mereka juga kerap diundang untuk membuat beberapa persembahan di beberapa pesta yang dianjurkan di tempat mereka. Jadi setelah puas bergusti secara main-main itu, mereka akhirnya dipelawa dan ditawarkan untuk bergusti di beberapa promotion gusti indie di kawasan mereka. Sebelum menyertai WWE atau WWF pada waktu itu, Jeff dan Matt selepas menubuhkan TWF, mereka beralih kepada sesuatu yang lebih serius dengan menubuhkan satu lagi promotion kendalian mereka, iaitu The Organization of Modern Extreme Grappling Arts atau nama singkatannya Omega, bersama-sama dengan seorang promoter bernama Thomas Simpson. Dan promotion Omega ini nampaknya lebih terkehadapan dan lebih berjaya berbanding TWF. TWF tu lebih kepada persembahan, main-main dan sebagainya. Tapi di promotion ini, mereka bergandengan sebagai adik-beradik Hardy dan juga sempat menerima beberapa bintang-bintang ataupun pengusti-pengusti baharu yang mempunyai prospek yang cerah, antaranya seperti Shannon Moore, Gregory Helms, Joey Matthews, Steve Corino dan beberapa nama lagi. Di promotion inilah masing-masing menonjolkan karakter masing-masing, di mana Hardy ataupun Jeff sendiri memaparkan karakter seperti Willow the Wisp, Iceman, Mean Jimmy Jack Tompkins dan The Mars Mountain. Dan di promotion Omega ini, Jeff telah memegang kejuaraan New Frontier Champion sebagai seorang pengusti solo dan kemudian memenangi kejuaraan beregu bersama dengan abangnya Matt. Akhirnya pada April tahun 1998, promotion Omega ini ditutup setelah kedua-dua mereka diterima masuk ke WWE. Macam saya katakan tadi, mereka terinspirasi dan begitu meminati bintang-bintang gusti sehingga menjadikan mereka juga minat kepada gusti itu, terutamanya kepada Jeff lah, mana Jeff menjadikan Ultimate Warrior, Shawn Michaels dan Hulk Hogan sebagai inspirasi dan idolanya dalam industri gusti profesional. Jeff memulakan kerjayanya di WWE sebagai jobber. Jobber ni apa dia, tuan-tuan? Ia merupakan satu term yang digunakan sebagai penggusti yang ditugaskan untuk kalah di dalam gelanggang. Mereka akan dibayar certain amount. Okay, kau masuk gelanggang, jadi nak memaparkan lawannya itu sebagai seorang yang kuat, maka mereka dikalahkan dan dibayar atas kekalahan tersebut. Dan perlawanan pertama Jeff Hardy di WWE adalah menentang Razor Ramon di sebuah acara di Youngstown, Ohio. Pada ketika itu, Jeff Hardy menggunakan nama Keith Davis. Kenapa dia gunakan nama yang lain berbenur dengan nama dia? Kerana pada malam tersebut sebenarnya Razor telah pun dijadualkan untuk menentang seorang jobber bernama Keith Davis ini, tapi oleh kerana si Keith Davis ni tak dapat show up ataupun datang pada hari tersebut, maka Jeff menggantikan tempatnya dan alang-alang dah disiapkan nama tu kan. Jadi Jeff pun dikenali sebagai Keith Davis pada malam pertama beliau menentang Razor Ramon itu. Dan hanya dalam masa yang singkat, Jeff Hardy telah menandatangani kontrak dengan WWE pada tahun 1993 ketika baru berusia 16 tahun. 16 tahun kita buat apa? Tapi Jeff dah mula tercebur dalam industri gusti profesional. Tapi dalam tempoh 93 ke tahun 97 itu, mereka hanya datang dan pergilah. Kiranya macam jadi jobber dan sebagainya, tidaklah diambil serius oleh mana-mana. Kalau tak silap, pada tahun 1995 ketika mana King Mabel sedang bermaharajalela di WWE selepas diangkat sebagai King of the Ring, kan entrance-nya tu beliau ditandu masuk oleh beberapa budak yang terpaksa memikul penggusti dengan seberat lebih 500 pound itu, dan antara mereka adalah Jeff dan Matt lah. Dapat kita saksikan betapa seksanya mereka mengangkat King Mabel pada waktu itu. Aduh, zalim betul WWE suruh dia orang mengangkat King Mabel. Tapi akhirnya pada tahun 1998, adik-beradik Hardy diterima juga masuk ke WWE dan mereka telah pun dilatih oleh seorang penggusti legenda bernama Dory Funk Jr. Mereka telah berlatih di Funkin Dojo bersama-sama dengan beberapa bintang gusti yang juga sedang berusaha untuk menggilap nama mereka seperti Kurt Angle, Christian, Test dan juga A-Train. Dan setelah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun menjadi jobber, akhirnya mereka dibentuk sebagai satu pasukan tag team secara rasmi dikenali sebagai The Hardy Boys. Pada mulanya mereka hanya muncul di beberapa low tier event lah, seperti house show, seperti rancangan WWF Superstars. Kalau kita ingat lagi tahun 99 dulu, ketika mana TV3 baru-baru menyiarkan WWE,
Ketika itu seringlah Hardy Boys ditampilkan dalam rancangan ini, mana ia merupakan satu rancangan macam warm up show lah untuk acara Raw ataupun SmackDown pada waktu itu. Jadi Hardy Boys lah antara pasukan yang sering menghiasi rancangan-rancangan tersebut, dan mereka mula mencipta nama dan menarik perhatian para peminat dengan aksi-aksi akrobatik yang mereka tampilkan. Dan akhirnya pada pertengahan tahun 1999, mereka telah digandingkan dengan Michael Hayes yang dilantik sebagai pengurus mereka, dan pada 5 Julai tahun 1999 mereka memenangi kejuaraan beregu WWF yang pertama dengan menumpaskan pasangan Bradshaw dan Farouk dari The Acolytes. Pada 17 Oktober 1999 pula, Hardy telah bertanding di acara No Mercy dengan Terry Runnels dipertaruhkan sebagai bakal pengurus kepada pasukan yang menang, di mana ketika inilah mereka telah menentang Edge dan Christian dalam perlawanan bertangga regu yang pertama dianjurkan di WWE. Sebuah perlawanan yang sangat hebat dan telah membuka mata banyak pihak betapa Hardy Boys ini mempunyai prospek yang sangat cerah dalam industri ini. Kemudian di acara WrestleMania 2000, kita dapat saksikan first ever TLC match bagi merebut kejuaraan beregu WWF di antara Edge dan Christian, The Dudley Boys dan juga The Hardys. Satu perlawanan yang sehingga kini menjadi buah mulut para peminat dan tidak boleh dilupakan sehingga sekarang. Dalam perlawanan inilah Jeff telah melakukan gerakan Swanton Bomb ke atas baba Ray Dudley dengan ketinggian dari 20 kaki. Pada tahun 2000 pula juga, The Hardy Boys telah pun menjumpai ataupun menemui pengurus baharu untuk mereka, iaitu kawan mereka sendiri, iaitu Lita. Lita juga pada sebelum itu terlibat dengan serius bergusti di acara-acara macam Hardy Boys juga, di acara Jack, WWF Superstar dan sebagainya. Dan akhirnya mereka digandingkan bersama dalam pasukan yang digelar sebagai Team Extreme. Menariknya Jeff Hardy ini adalah beliau dilihat begitu berani dan sanggup mengambil risiko melakukan pelbagai manuver ataupun gerakan-gerakan yang sangat menyeramkan dan juga menakutkan, dengan terbang daripada ketinggian-ketinggian yang tak masuk akal dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan beliau lebih terkehadapan berbanding abangnya Matt. Pada tahun 2001, Jeff Hardy mula ditonjolkan sebagai penggusti solo, di mana beliau telah memenangi kejuaraan antara benua, menewaskan Triple H pula tu juga memenangi kejuaraan light heavyweight dengan menempaskan Jerry Lynn, dan gelar juara hardcore menumpaskan Mike Awesome dan Rob Van Dam di dua acara yang berbeza. Satu perlawanan yang terus diingati sehingga hari ini dalam perlawanan di antara Jeff Hardy menentang Undertaker dalam perlawanan bertangga untuk merebut kejuaraan WWE Undisputed. Memang Hardy kalah dalam perlawanan tersebut, tetapi ia telah membuka mata banyak pihak bahawa Hardy mempunyai bakat dan kebolehan untuk menyinar sebagai penggusti solo, di mana Undertaker selepas perlawanan tersebut sanggup memberikan tanda respect kepada Jeff kerana mampu menonjolkan aksi dan persembahan yang begitu padu dalam perlawanan tersebut. Tapi nampaknya Jeff ini mempunyai masalah, di mana beliau banyak terlibat dengan ketagihan bahan-bahan terlarang, di mana pada 22 April tahun 2003 beliau telah pun dilepaskan oleh WWE kerana masalah berperangai tak semenggah, penggunaan dadah tidak terkawal. Lepas tu dia enggan pula nak mengikuti program pemulihan yang diaturkan oleh pihak WWE. Kemudian aksinya di gelanggang pun dah mula kelang kabut dan sebagainya. Juga beberapa kali tak datang bekerja dalam beberapa event yang telah pun diaturkan untuknya. Ketika ini Jeff kata beliau mempunyai sebab mengapa beliau melakukan semua itu, kerana dia dah macam burn out, dah penat sangat dan perlukan masa untuk berehat. Selepas meninggalkan WWE, Jeff sempat menyertai Ring of Honor, kembali semula sekejap ke Omega Promotion yang beliau pernah kelolakan sebelum itu, dan juga TNA Wrestling, di mana Hardy telah muncul pertama kali di TNA Wrestling pada 23 Jun tahun 2004 dalam acara anniversary show yang kedua menentang AJ Styles untuk kejuaraan X Division Championship. Di sinilah beliau telah muncul dengan lagu tema baharunya Modest, di mana lagu ini dipersembah ataupun dinyanyikan sendiri oleh Jeff Hardy, dan di situlah beliau mula menggunakan nickname The Charismatic Enigma. Sama juga kes
seperti di WWE, di TNA ni juga Jeff Hardy buat perangai di mana beliau telah beberapa kali tak datang bekerja dengan alasan travel difficulties, dan akhirnya pada Jun 2006 TNA melepaskan Jeff Hardy. Selepas dilepaskan oleh TNA pada 4 Ogos 2006, beliau kembali rujuk semula ke WWE, dan pada malam pertama itu beliau telah mula berkonfrontasi dan menewaskan Edge yang ketika itu merupakan juara WWE, dan beliau juga terlibat dengan beberapa konfrontasi bersama dengan Johnny Nitro bagi merebut kejuaraan antarabunua. Dan pada tahun 2006 ini memang kita saksikan feud utama Jeff pada waktu itu adalah bersama dengan Johnny Nitro, di mana mereka saling bertukar-tukar, kejap Jeff jadi juara, kejap Nitro jadi juara, sehinggalah beliau berjaya mengekalkan kejuaraan itu pada 13 November tahun 2006. Selepas itu Jeff sekali lagi berpasangan dan bergandengan dengan abangnya Matt setelah hampir 5 tahun tidak bersama, dan di acara Survivor Series mereka berjaya menumpaskan pasukan tim Rated RKO secara bersih. Di acara Survivor Series 2008, Jeff nampaknya dah mula maju setapak lagi apabila beliau telah pun dipertemukan dengan Triple H dalam perlawanan traditional elimination match di Survivor Series, dan ianya menatijahkan konfrontasi antara Jeff dan juga Triple H bagi kejuaraan WWE, di mana beliau telah menumpaskan Triple H dan menjadi number 1 contender atau pencabar utama untuk kejuaraan WWE. Disember 2008, Jeff Hardy mencipta sejarah apabila berjaya menumpaskan dan mengenepikan cabaran daripada Edge dan Triple H dalam perlawanan 3 penjuru bagi kejuaraan WWE, dan menyebabkan beliau dinamakan sebagai juara WWE baharu, merupakan satu rekod kepada Jeff pada waktu itu, di mana secara kebetulan abangnya juga Matt Hardy di ECW telah pun sama juga menggelar juara ECW pada waktu itu. Tapi di acara Royal Rumble 2009, selang lebih kurang sebulan lepas tu, beliau kalah kejuaraan tersebut kepada Edge. Oleh kerana Hardy masih lagi dibelenggu dengan masalah ketagihan bahan-bahan terlarang ini, tidak lama kemudian Hardy dilepaskan oleh WWE dan beliau telah kembali semula ke TNA pada 4 Januari tahun 2010 bersama-sama dengan Shannon Moore. Ketika ini kebetulan TNA sedang rebrand semula organisasi mereka apabila kemasukan Hulk Hogan dan Eric Bischoff yang cuba nak menukar TNA pada waktu itu menjadi WCW 2.0 untuk menentang WWE. Ketika ini ada usaha untuk mewujudkan semula perang malam Isnin antara TNA Impact dan juga WWE Raw. Pada malam pertama Impact bersiaran untuk bersaing dengan WWE Raw, Jeff telah muncul dalam rancangan tersebut. Pada November 2010, Jeff Hardy mencipta satu lagi kejayaan apabila bergelar juara heavyweight dunia TNA dan sempat bergusti di New Japan Pro Wrestling dengan mempertaruhkan kejuaraan TNA yang beliau miliki. Ketika itu NJPW mempunyai kerjasama dengan TNA Wrestling, dan ketika ini kita saksikan Jeff Hardy menjadi juara TNA dan mengubah karakternya menjadi penggusti jahat apabila bersekongkol dan bersekutu dengan The Immortal kelolaan Hulk Hogan. Jeff bergusti di TNA sehingga ke tahun 2015. Ketika itu TNA dah mula agak merudum, di mana kerjasama dengan Hulk Hogan pun dah berakhir, tetapi waktu itu TNA pun macam agak bermasalah dalam urusan pentadbiran dan sebagainya. Jadi pada Mac 2017, Jeff dan Matt meninggalkan TNA dan kembali menyertai WWE, muncul sebagai peserta kejutan di acara WrestleMania ke-33, dan The Hardy Boys sekali lagi diangkat sebagai juara beregu di WWE untuk kali ke-7. Sepanjang bergusti di WWE, Jeff Hardy bersama-sama dengan Matt telah memenangi kejuaraan beregu sebanyak 10 kali, di mana 6 adalah kejuaraan World Tag Team Championship, 1 kejuaraan WCW. Sebagai penggusti solo pula, Jeff telah bergelar juara dunia sebanyak 6 kali dengan memenangi kejuaraan TNA sebanyak 3 kali, kejuaraan WWE Heavyweight sebanyak 2 kali dan kejuaraan WWE sekali. Beliau telah memenangi juga kejuaraan antarabunua sebanyak 4 kali, dan kalau nak ditotalkan semua kejuaraan yang pernah dipegang oleh Jeff Hardy ialah sebanyak 25 kesemuanya. Satu rekod yang sangat membanggakan. Jadi itu dia beberapa cerita tentang perjalanan karier Jeff Hardy
sehingga kini Jeff Hardy masih lagi kekal berada di WWE dengan bergusti di jenama Raw selepas abangnya Matt Hardy belah dan kini bergusti di AEW. Tapi di WWE nampaknya Jeff macam agak turun naik prestasinya dan kadang-kadang menjadi jobber untuk beberapa penggusti baharu yang ingat dinaikkan. Contohnya macam Lars Sullivan beberapa tahun lepas. Tapi nampaknya Jeff masih lagi setia dengan WWE, mungkin kerana faktor bayaran dan juga eksklusif kontrak yang ditawarkan oleh pihak WWE. Jadi kini kita nak fokus pula kepada beberapa cerita lain tentang Jeff Hardy yang mungkin kita tak berapa tahu dan nak kita bedah bersama pada kali ini. Masalah Jeff yang terlibat dengan penggunaan dadah terlarang dan sebagainya telah menyebabkan ia diambil sebagai salah satu storyline ketika konfrontasinya bersama dengan CM Punk pada tahun 2009. Macam yang kita tahu, CM Punk merupakan seorang bintang gusti ataupun individu yang mengamalkan kehidupan straight edge. Straight edge ni maksudnya tak minum minuman keras, tak mengambil alkohol, tak merokok dan pastinya tidak mengambil dadah dalam tubuh mereka. Promo-promo antara CM Punk dan Jeff ini begitu nampak dia punya real kerana ia menyentuh isu-isu peribadi di mana Punk banyak kali menyerang Jeff dengan mengungkit kes-kes penyalahgunaan dadah Jeff dan sebagainya. Sehingga kan selepas Jeff berehat seketika pada tahun 2010, dalam satu promonya Jeff telah pun menyelar CM Punk di atas keceluparan dan juga melebih-lebihnya Punk dalam promo-promo mereka. Tapi ketika mana itu Jeff pun nampak tengah ting-tong ketika buat shoot video tersebut kan. Tapi itulah beberapa perkara yang menyebabkan feud antara Punk dan Jeff itu begitu realistik dan terus dikenang-kenang sehingga ke hari ini. Dan pastinya kita masih ingat insiden atau tragedi yang berlaku di acara TNA Victory Road pada 13 Mac tahun 2011, di mana ketika ini Jeff Hardy telah pun dijadualkan untuk menentang bintang legenda Sting di acara kemuncak PPV tersebut. Pada ketika ini Jeff memang berada dalam keadaan yang betul-betul di luar kawalan dan bukan dirinya, kerana ketika itu beliau memang betul-betul sedang berada dalam pengaruh bahan terlarang, tengah tingtong lah orang cakap, tengah paipon, di mana ketika lagu temanya berkumandang 45 saat lebih kurang diambil untuk Jeff muncul selepas lagu temanya berkumandang. Sesuatu yang membuatkan para penonton dah mula tertanya-tanya, apakah hair dengan si Jeff ni kan. Memang nampak semasa beliau masuk ke gelangan itu agak terhuyung-hayang, nampak macam senang khayal dan sebagainya. Tapi ianya itu tak boleh teruskan juga. Pada ketika inilah pihak produksi TNA cuba nak mengalih perhatian penonton dengan kamera lebih difokuskan kepada para penonton dan juga para pengulas pada waktu itu, kerana tak nak menampakkan yang Jeff punya keadaan yang tengah tingtong itu. Tetapi ia sekaligus telah menimbulkan rasa panik di kalangan tangan di belakang tabir, khususnya para producer, sehingga kan Eric Bischoff secara tidak dirancang terpaksa keluar sekejap untuk nak memastikan suasana dan situasi itu terkawal. Ketika ini Eric Bischoff merupakan individu yang juga sekutu dalam tim Immortal ataupun boleh kata sebagai geng Jeff Hardy lah. Beliau ketika itu buat promo dengan merendah-rendahkan Sting dan mengangkat Jeff. Tapi sebenarnya beliau mengambil masa atau supaya beliau dapat memastikan kedua-dua individu ini, khususnya Jeff, telah pun bersedia untuk berlawan. Di mana dalam promo yang disampaikan oleh Bischoff itu, beliau telah menukar format perlawanan kepada no disqualification. Ia merupakan satu keputusan yang bijak di mana ia dibuat supaya dapat memastikan kelancaran perlawanan dan supaya tak ada benda teruk akan dilakukan oleh Jeff Hardy. Ialah kepala dah tak betul, mungkin akan bertindak di luar kawalan dalam perlawanan tersebut. Menariknya dalam perlawanan ini, sebelum perlawanan bermula, sebelum loceng dibunyikan, Brian Hebner sebagai referee dalam perlawanan itu telah pun meletakkan tanda X kepada produksi di belakang tabir, mengatakan bahawa Jeff tak fit untuk compete pada malam tersebut. Tapi perlawanan itu diteruskan juga kerana ialah main event kan, jadi takkan nak dibatalkan begitu saja, akan merosakkan kayfabe, akan merosakkan plan pada malam itu. Sting memang masa tu dah nampak dah, memang budak Jeff ni teruk ni, dia pun dah hilang mood. Dan Sting tak mengambil masa yang lama, dia dah tahu budak Jeff ni tak betul, hanya dengan berpukulan, dan akhirnya diakhiri dengan
Scorpion Death Drop dan memenangi perlawanan tersebut dalam tempoh hanya 1.5 minit saja. Bayangkan, perlawanan main event tetapi berlangsung hanya 1.5 minit. Dah macam perlawanan antara Brock Lesnar dan Goldberg pula kan. Selepas kalah itu, Jeff bangun tapi dalam keadaan confused. Aku kat mana ni? Dah lawan ke? Dah start ke? Sting yang walaupun menang pada malam itu rasa sangat kecewa dan frust lah. Rasa sangat sedih dengan apa yang berlaku, di mana ketika beliau meninggalkan gelanggang itu, seorang penonton telah berjerit kepadanya bullshit, dan Sting secara pantas memberi respon, betul-betul aku setuju. Dan itulah pengakhiran kepada acara Victory Road pada tahun itu. Jadi selepas perlawanan itu, selama 6 bulan Jeff Hardy tidak muncul di TNA dan hanya kembali pada 8 September di mana di acara Impact, Jeff Hardy muncul semula di gelanggang TNA dan beliau secara ikhlas dan terbuka mengakui kesilapan yang telah beliau lakukan di acara Victory Road itu. Jeff buat promo, dia kata terima kasih di atas penerimaan kalian, cemohlah aku, makilah aku kerana aku layak untuk menerima semua itu, kata Jeff secara ikhlas kepada para penonton. Kata Jeff lagi, beliau memang looking forward nak berlawan dengan Sting yang merupakan idolanya sejak kecil, tapi beliau telah mengecewakan seramai pihak termasuk dirinya sendiri, dan beliau telah meminta supaya beliau diberikan peluang sekali lagi dan berusaha untuk menjadi lebih baik selepas itu. Di sebuah acara Comic Con pada tahun 2017, Sting pernah ditanya tentang insiden yang berlaku di antara dirinya dan juga Jeff Hardy pada acara Victory Road itu. Sting kata Jeff memang teruk pada hari itu. Even sebelum perlawanan bermula pun beliau memang dah tahu dah Jeff tidak berada dalam kondisi terbaik untuk beraksi. Tapi Sting mengakui bahawa selepas insiden itu ia telah memberikan pengajaran kepada Jeff dan menjadi seorang individu yang lebih baik selepas itu. Dan beliau mengatakan bahawa beliau hormat kepada Jeff dan sentiasa menyokong Jeff, tak pernah membencinya, dan beliau hanya mengharapkan yang terbaik untuk Jeff selepas itu. Selain bergusti, Jeff juga merupakan seorang yang berbakat dalam seni, di mana beliau juga mempunyai sebuah punk rock band yang digelarkan sebagai Peroxygen, di mana menjadi seorang bintang rock ini merupakan salah satu cita-citanya juga sejak dari kecil, di mana Jeff dan rakan baiknya Shannon Moore telah pun menubuhkan band ini, di mana beliau telah menggunakan living trailernya itu sebagai recording studio dan telah bekerja keras untuk menerbitkan beberapa karya muzik. Band Jeff ini telah pun melancarkan album pertama mereka, Plurality of Worlds, terbitan TNA Music pada tahun 2013, dan sempat melancarkan album kedua mereka pada tahun 2015, Within the Cygnus Rift. Macam kita katakan di awal tadi, Jeff merupakan seorang peminat motocross, di mana selain bergusti dalam motocross ni juga beliau sanggup merisikokan dirinya dengan melakukan pelbagai aksi-aksi yang berbahaya, sampaikan pada satu ketika beliau sempat membina satu artificial volcano, gunung berapi di hadapan laman rumahnya, di mana beliau menggunakan volcano punya model itu untuk dijadikan halangan untuk beliau melompat menggunakan motornya. Dan sampai ke hari ini, walaupun beliau banyak terlibat dalam kemalangan motosikal, tapi masih lagi meneruskan aktiviti motocross ini. Di samping itu, Jeff juga merupakan seorang yang berbakat dalam bidang seni ukiran dan sebagainya, di mana beliau juga pernah membuat satu giant aluminium sculptures yang beliau gelarkan sebagai Alumimamis ketika zaman kanak-kanaknya, dan pernah membina sebuah struktur setinggi 30 kaki di luar recording studionya. Jadi itu dia beberapa cerita tentang Jeff Hardy yang boleh kita bedah pada kali ini. Saya pasti nama Jeff Hardy akan terus relevan sehingga ke beberapa dekad yang akan datang, sekiranya beliau terus mengambil keputusan untuk menjadi seseorang yang bersih dan tidak lagi terlibat dengan perkara-perkara yang boleh memudaratkan tubuh dan keluarganya. Kita hanya harapkan yang terbaik untuk Jeff Hardy, dan semoga beliau akan terus menjadi inspirasi kepada bintang-bintang gusti generasi seterusnya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi bedah gusti yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.